أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita ingin meneruskan surah Ar-Rum, surah yang ke-30, satu surah yang memberikan panduan kepada kita yang turun pada tahun kelima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita membina tamadun, untuk kita membina negara dan negeri ini dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada surah yang ke-29 kita sudah tahu bahawa setiap kita diuji dan kita perlu bersungguh-sungguh dalam membina negara negeri yang terus maju ke hadapan dengan panduan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah. Ya sana ya. Hari ini kita nak sambung, semalam kita mencabar juga ya, memahami kepada perumpamaan pada ayat 28, tapi itu adalah psikologi Ustaz ya. Psikologi tentang rezeki, iaitu bimbang macam mana pun kita pasal rezeki kita, sebenarnya yang mampu menjaga rezeki kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik kita kembali kepada Allah, jaga psikologi kita berinteraksi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pimpin kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita lihat apakah sinopsis halaman 408 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-33 hingga ayat 37 kita akan melihat buruknya perilaku sebahagian manusia yang tidak sedar dan kembali kepada Allah, kemudian kembali berbuat keburukan ataupun kesyirikan. Dan seterusnya pada ayat 38 hingga 40, dorongan berinfak sebagai salah satu bukti keimanan dengan pelbagai pemberian yang ada, jaminan rezeki, pengukuhan dan penegasan tentang hari dikumpulkan kita pada hari kiamat nanti. Dan di hujung pada ayat 41, satu ayat yang selalu kita dengar tentang komentar Allah, punca kerosakan di bumi dan di lautan. Mari sama-sama kita baca bermula dengan ayat 33 hingga 38 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul yang sentiasa memberikan pencerahan kepada kita. Kadang-kadang saya sendiri tengok ayat ni mencabar bukan kenapa, kerana ialah bagaimana kita kurangnya membaca dari sudut terjemahan dan ilmu, dan bagaimana Ustaz Fazrul nak transferkan dengan bahasa Al-Quran supaya kita dapat mudah faham Al-Quran ni dengan bahasa yang standard, dengan sesuai kemampuan kita. Jadi alhamdulillah daripada semalam tentang konsep rezeki kita dah belajar bagaimana. Hari ini pun banyak berkaitan dengan ekonomi kita, tentang zakat, sedekah dan sebagainya, dan ada ayat-ayat yang pelbagai. Sudah pasti sebenarnya inilah Al-Quran yang menjadi terapi kepada kita, sebenarnya menjadi terapi kepada kita bila kita bukan sekadar kita baca hari ini, kita tengok makna satu demi satu yang sempat yang adalah dalam 1 jam My Quran Time ni. Sebab tu kita tak lepaskan peluang kita sama-sama dapat menyemak bacaan dan juga tadabbur Al-Quran. Jom ayat 33 hingga 38 kita baca dengan tarannum jiharkah insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 33 hingga 38 menyambung kepada perbincangan kita semalam, iaitu di kalangan manusia ini ada yang daripada Islam ini menghasilkan ataupun membina agama-agama lain. Agama Kristian, agama Yahudi, asalnya itu adalah daripada agama yang hanif, agama yang lurus daripada Nabi Ibrahim sehinggalah kepada nabi-nabi yang seterusnya. Maka Allah menjelaskan lagi apakah psikologi yang perlu difahami ya tentang manusia ini, iaitu wa idza massannas, apabila manusia itu disentuh ya oleh satu bahaya, apakah yang berlaku? Da'au rabbahum munibin. Ya, semalam kita sudah pun melihat istilah munibin ini maksudnya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang manusia itu diberi bahaya, dia berdoa betul-betul kembali kepada Allah, tetapi apabila diberikan kembali rahmah, ya, idza adzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ada di kalangan mereka itu yang kembali balik mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka minta balik memuja kepada pemimpin, mereka memuja kepada keris, mereka memuja ataupun melakukan perkara-perkara yang meletakkan hawa nafsu itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi psikologi ini penting diberi perhatian, kerana apa? Dalam sesuatu tamadun negara ataupun negeri, jika ada yang berperangai begini, apa jadinya tuan-tuan? Sesuatu tamadun itu makin lama makin runtuh, Ustaz.
Itu yang berlaku, ya. Sesuatu organisasi itu bila dia dah maju dan bila dia ada perangai begini, bila susah dia minta tolong pada Allah betul-betul, tapi bila dia dah senang itu dia dah mula dah kata sayalah yang membina kejayaan ini, seperti Qarun yang merasakan bahawa kerana ilmu indi, ilmun indi ini, kerana ilmu yang ada di sisiku, aku deserve, saya yang berhak mendapat kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyakfuru, ya. Perkara ini, ya, seperti mana yang kita belajar daripada surah 29 dan surah 28 sebelum ini, iaitu Allah nak menyatakan Allah beri peluang mereka mendapat rahmat ini untuk mereka lebih lagi kufur, ya, beri peluang mereka nak kufur lagi tak, dan fatamatta'u, ya, agar mereka ini bersenang-senang. Tetapi bagi orang yang beriman, dia sedar perkara ini, kita dah belajar psikologi ini, kita akan cuba, saya berjaga-jaga bila saya dapat peluang senang dalam hidup saya. Itu mesejnya. Fatamatta'u ini sebagai satu sindiran maksudnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi kita yang nak percaya, melihat ayat 34, alamak, kalau saya dapat senang dalam hidup saya, dulu kereta saya biasa-biasa, dulu jalan kaki, bila saya senang, maka jangan sampai saya jadi seperti ayat 34 ini. Sebabnya kalau dalam ayat 66 surah Al-Ankabut sebelum ini, Allah menggunakan perkataan fasawfa ya'lamun. Lebih kurang sama Ustaz, ya. Liyakfuru bima atainahum fayamatta'u. Tetapi fasawfa ya'lamun dekat sini fasawfa ta'lamun. Kan kalau kita belajar sedikit Al-Quran ini ada ilmu iltifat Ustaz. Iltifat ni ialah bila Allah cakap dia mereka, tiba-tiba dia Allah tukar kamu semua. Ini yang digunakan pada ayat 34. Nak ceritanya apa? Kalau dalam surah Al-Ankabut tu Allah kata agar mereka yang kufur itu tahu, tetapi kali ini Allah beritahu kepada pendengar pada waktu zaman Mekah itu, orang musyrik, kamu akan tahu juga, ya, apa akan berlaku kepada orang yang diberikan kesenangan dan akhirnya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita baca, kita akan tersentak, ya. Fasawfa ta'lamun, Allah nak menyatakan kepada saya lah Ustaz, ya. Contohnya kalau dalam kelas, ya, dalam kelas kalau adalah seorang tu namanya Ahmad, dia selalu main telefon je dalam kelas, contoh kan, main telefon, ya. Cikgu cakap apa? Bagi mereka yang main telefon, ya, bahaya. Jangan main telefon sambil baca Quran, contohlah kan, ya. Tapi tak terkesan juga Ustaz. Sampailah kepada, kalau ada seorang pelajar namanya Ahmad, ya, Ahmad, mai sini. Kan, mai sini. Cikgu dah beritahu tadi kan. Bila dah tahu Ahmad saja, sebenarnya dia dah mula iltifat daripada mereka yang tengok telefon ketika baca Quran, berhati-hati. Tapi bila dia cakap Ahmad, kamu ni memang tengok telefon ke? Memang akan terkejut. Dan itulah perasaan yang perlu kita wujud pada ayat 34 bila Allah menyatakan fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan, ya. Apa yang mereka buat itu, maksudnya mereka tidak mahu untuk kembali pada Allah, berbuat kesyirikan itu. Allah kata, adakah kami menurunkan kepada mereka sultan? Apa maksud sultan? Kekuasaan ataupun bukti yang mereka boleh cakap bima kanu bihi yusyrikun, apa yang mereka syirikkan. Mereka cakap bahawa sekarang ini kita kena puja balik keris, puja balik kepada kubur, ataupun puja balik kepada pemimpin yang memberikan rahmat kepada saya. Bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sembahyang entah ke mana, kena jaga bos betul-betul, pasal bos kalau saya lambat nanti bos marah. Tetapi waktu solatnya dia tidak pun kisah. Itu adalah elemen-elemen yang boleh membawa syirik kepada Allah dengan mentaati manusia melangkau daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 36 kita baca sekali lagi. Allah menyatakan sekali lagi tentang psikologi manusia. Psikologi ini dalam jiwa rakyat perlu diberi perhatian. Kerana kalau dalam sesebuah negara, negeri, organisasi, ahli-ahlinya itu ada ciri 36, dia akan meruntuhkan sesebuah negara. Ayat 36 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 36. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang kita kata lupa apabila pertolongan Allah itu datang. Kita tidak lupa apabila kita senang, kita lupa orang bawah, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 36 supaya betul-betul menjadi kekuatan kepada diri kita walaupun kita berada di atas, kita sentiasa dipandu dengan petunjuk ilahi, insya-Allah. Ayat 36 Safas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله. Dan apabila kami memberikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah ataupun bahaya kerana kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka yaqnatun, iaitu mereka berputus asa. Bukannya qunut, qanitin yang kita bincang sebelum ini, qaf nun ta, tetapi ini adalah qaf nun ta, ya. Jadi ini apakah psikologinya, bahawa manusia ini bila diberikan rasa rahmat, dapat apa ustaznya, dapat A, ya, dapat apa lagi, dapat mungkin dia dapat kerja, dia dapat kereta ke, dapat kahwin ke, dapatlah ya sesuatu rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah, anugerah Allah, farihu, dia akan bergembira. Bolehkah kita bergembira? Boleh sebenarnya, ya, tetapi jangan gembira yang melampau. Farihu ini dia adalah gembira yang melampau, Ustaz. Yang boleh kita gembira melampau ialah pada Al-Quran, ya, bila Allah nyatakan dalam surah Yunus ayat yang ke-58, falyafrahu khair huwa mimma yajma'un, ya, yang itu dibenarkan. Tetapi pada rahmat Allah yang lain, kita tak boleh melampau gembiranya. Wa in tusibhum, dan bila diberikan sayiah, satu rahmah, satu lagi sayiah. Sayiahnya apa? Mungkin grade-nya dapat B. Kalau belajar tu biasa dapat A je, tiba-tiba dia dapat B. Ataupun dia dapat kerja, dapat gaji penuh, sekali lagi kurang sikit kerjanya. Ataupun dia buat sesuatu projek terus berjaya, tetapi kadang-kadang tidak berjaya. Apakah yang berlaku? Allah nyatakan ada manusia yang bima qaddamat aidihim, dengan usaha dengan tangannya itu, idza hum yaqnatun, mereka itu berputus asa. Ini bukanlah ciri orang-orang yang beriman. Kerana ciri orang beriman faham bahawa segala rahmat yang ada, segala keburukan yang ada yang dibuat oleh tangan sendiri itu ada kaitan dengan ayat 37, iaitu awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Bukankah Allah, ya, tidakkah kamu memerhati Allah itu melapangkan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengehadkannya. Jadi bila dapat A itu sebenarnya Allah lapangkan, ustaz, ya. Allah lapangkan dapat A, dan Allah boleh je kata okey dapat B, contohnya kan. Dan bila kita tahu hakikat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, bagi orang yang nak beriman, dia akan serah diri pada Allah. Dia tahu bahawa oh, Allah tarik kaki saya, Allah bagi kaki saya sihat, Allah bagi saya kegembiraan, tapi bagi juga saya kesedihan. Dia tahu bahawa Allah melapangkan dan Allah mengehadkan segala anugerah-anugerah ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ubat, ya, inilah ubat pada ayat 37 untuk mengelakkan istilahnya yaqnatun ataupun stres, ustaz. Zaman sekarang ni orang cakap tentang mental sickness, ya, kesakitan mental. Salah satu ubatnya ialah memahami tentang hakikat bahawa punca rahmat itu daripada Allah. Kalau tidak, dia rasakan bahawa alamak, saya punya anak begini, ya, saya punya gaji saya begini, saya ini, dia selalu rasa, dan akhirnya dia berputus asa, kemudian lemah semangat, tak nak makan, istilahnya ustaz, makan tak basah, kan, mandi tak basah, makan tak kenyang, lebih kurang gitulah, ya. Disebabkan apa? Disebabkan terlampau memikirkan. Itu adalah normal, ya, memikirkan, tapi jangan sampai terlepas daripada panduan daripada ayat yang ke-37. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan qanita, iaitu kecewa ataupun berputus asa, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita perhatikan sebentar tadi pada ayat yang ke-36. Dan nanti kita akan lihat kepada ayat 38. Bila kita dah faham tentang Allah melapangkan, Allah mengehadkan, bagaimana nak menguruskan kecewa, putus asa, depres di dalam kehidupan ini, Allah sambung lagi pada ayat yang ke-38. Salah satu aktivitinya ialah sibukkan diri dengan memberi kepada orang-orang yang berhak. Kita akan sama-sama saksikan, ya, berkongsi apakah isinya, tapi kita baca dahulu ayat 38 sekali lagi untuk mengingatkan kita, beritahu kepada rakan-rakan kita, ini adalah ubat
bagaimana untuk mengubat yaqnatun dalam sebuah negara ataupun sebuah negeri. Bersama Ustaz Tirmizi. Ayat 38. Auzubillahi minasyaitanir. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Maka berikanlah haknya kepada keluarga terdekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ada beberapa poin penting bagaimana menguruskan yaqnatun, iaitu depress ataupun putus asa ataupun tak bersemangat bila kita menghadapi cabaran-cabaran rahmat yang terhad. Bila Allah mengehadkan wa yaqdir, kita akan cuba tengok yang pertama apa, berikan kepada kaum kerabat, ya, kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita ataupun kepada pasangan kita, kepada anak kita, haqqahu, ya, bukannya malaka ataupun malah, ya, iaitu bukannya harta kita tetapi hak mereka. Apa maksud hak mereka itu? Hak mereka itu mungkin dari segi nafkahnya, dari segi duitnya, dari segi bantuannya, berikan kepada kaum kerabat kita. Cek dahulu nafkah sudah okey ke tak okey. Kemudian kepada orang yang ada masalah ekonomi, namanya miskin, dan kemudian orang yang berada dalam masalah ketika travel, ketika berjalan, ya, mungkin orang daripada luar negara, daripada Kuala Lumpur nak pergi Kelantan, ada masalah keuangan dan sebagainya. Orang-orang ini kalau kita beri bantuan, ini akan menyebabkan apa? Kita akan terjauh daripada perkataan ataupun istilahnya depression ataupun putus asa dalam hidup kita. Ini adalah ubatnya, dan Allah menyatakan ini lebih baik, ya, lilladzina yuriduna wajhallah, ya, bagi orang yang mengharapkan redha Allah. Ini adalah formula yang lebih baik, sehingga kan Allah kata mereka berjaya, dan akhirnya ini juga menjadi formula membina tamadun yang berjaya, kerana Allah sentiasa memerhati kepada rakyat, kepada manusia yang berakhlak, dengan ayat 38. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. InsyaAllah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم telah zahirlah berlaku kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah mahu mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali pada jalan yang benar. Ayat ini benar-benar menjadi muhasabah kepada kita semua dalam setiap apa yang kita lakukan,
sudah pasti akan dikira bicara. Dah bahkan kita berada di dunia ini, kita sentiasa muhasabah apakah yang telah kita lakukan. InsyaAllah ayat ini menjadi ayat yang akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul pada bahagian yang seterusnya. Alhamdulillah, kita ambil sedikit tajwid pada hari ini. Kita nak ulang kaji berkaitan bagaimana ra yang dibaca dengan nipis pada slide kita yang seterusnya ini. Ayat annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Annallaha awalam yara annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kalau perasan dalam beberapa potongan ayat ini ada berapa huruf ra? Ada 2 huruf ra, yang mana dua-duanya dibaca dengan nipis. Yang pertama kerana huruf ra itu berbaris di bawah, yabsuturri, satu, yabsutur rizqa. Yang kedua wa yaqdir, dibaca dengan nipis kerana ra itu wakaf, sebelumnya berbaris di bawah. Walaupun ra tu wa yaqdiru, ra tu berbaris di depan. Kalau kita baca sambung wa yaqdiru, tebalah hukum dia. Tapi bila nipis dah tak tengok dah baris ra tu, tengok sebelumnya. Kalau baris bawah, hukum dia dibaca tarkib, baca nipis. Okey, jom kita praktikalkan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang pertama ra yang bersabdu tu, yabsuturri, yabsuturri. Ra itu dibaca dengan baris bawah. Dan yang kedua ra yang berada di hujung, kerana sebab kita wakaf, kita matikan ra dan sebelum tu baris bawah. Wa yaqdir, wa yaqdir, itu contoh bacaan nipis. Kalau bacaan yang salah, orang baca dengan tebal, dibaca macam ni, yabsuturri, ditebalkan ra. Kemudian ketika wakaf wa yaqdir, ramai juga masih lagi yang baca dengan tebal, wa yaqdir. Sepatutnya wa yaqdir, ra tu dibaca dengan tarqiq, dibaca dengan nipis. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk berkongsi bagaimana tajwid sebentar tadi, dan kita doakan agar kita lebih jelas lagi ya bagaimana kita meneruskan bacaan kita pada hari ini. Dan sudah tentunya kita membaca ini, kita ingin memahaminya agar kita menjadi individu yang sentiasa mengambil hidayah daripada Allah. Bila kita baca ayat-ayat ini Ustaz ya, bila kita dapat sesuatu yang menyenangkan ya, dia akan menyedarkan kita ya. Dan surah Ar-Rum ini sebenarnya banyak bercakap tentang ekonomi, kerana pembinaan tamadun dia ada kaitan dengan ekonomi, tetapi ekonomi bagaimana yang kita ingin bina. Kita baca ayat 39 hingga ayat ke-41 untuk memahami lebih lagi. Selepas ayat 38 tadi bercakap tentang ekonomi berkongsi rezeki, tetapi jangan sampai mengambil ekonomi berasaskan kepada membunuh diri-diri orang yang akan mendapatkan bumi ini. Ayat 39 hingga ayat 41. Baik, alhamdulillah, jom kita membaca 3 ayat lagi, 39 hingga 41 dengan maqam atau teranum ras pula insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat 39 hingga 41 menyambung kepada bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di hujung ayat 37 itu, yakin bahawa Allah melapangkan rezeki ada banyak, ya, sama ada duit, dari segi harta, dari segi keluarga, dari segi grade dalam peperiksaan, apa lagi rezeki bercakap tentang boleh baca al-Quran, rezeki boleh kita bercuti, semua rezeki ini adalah anugerah daripada Allah. Allah boleh lapangkan, Allah boleh hadkan, ya, Allah boleh hadkan, dan ini adalah ayat kebesaran-kebesaran yang kita ambil pelajaran kepada orang-orang yang ingin membina keimanan. Orang yang tak beriman, dia merasakan bahawa rezekinya itu ataupun kejayaan dalam bisnes, dalam kekayaannya itu adalah miliknya, dia yang berhak mendapatnya. Kesan cara berfikir daripada ayat 37 ini menyebabkan kita berkongsi dengan mereka yang berhak, ya, dan istilahnya istilah haqqahu, ya, harta kita ustaz, ya, Allah tak cakap malak, ya, tetapi hak mereka. Hak mereka itu adalah kaum kerabat. Satu, kaum kerabat itu kaum keluarga kita, tetapi juga diterjemahkan sebagai jiran-jiran dekat kita. Jadi itu menunjukkan dalam satu negeri kita amat prihatin dengan kejiranan kita, orang-orang dekat kita, kawan dekat kita. Kita akan cuba berkongsi hak yang mereka ada. Kalau kita cakap berkongsi hak pun tak sesuai ustaz, ya. Istilahnya memberi hak mereka. Kalau harta kita berkongsi. Tapi kalau hak mereka, kita rasa bahawa dalam akaun saya ni ada, ya, hak mereka, hak kaum kerabat, saudara saya, kawan saya yang saya ingin sampaikan. Budaya ini adalah budaya orang beriman yang akan membina sesebuah tamadun di selain daripada kita mengenal pasti orang yang ada masalah ekonomi. Contohnya baru ni bila banjir ustaz, ya, ada rumah-rumah yang mungkin terkesan dan perlukan bantuan, maka kita cari mereka dan memberi bantuan kepada mereka. Baik. Jadi Allah menggelarkan orang yang bersifat begini sebagai berjaya, tetapi jangan ambil pada ayat yang ke-39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ayat makiyah. Tahun kelima kenabian sudah turun ayat yang bercerita tentang riba. Ya, Hamka dalam tafsirnya menceritakan kalau kita tolong orang, jangan kita harapkan balasan daripada orang itu. Ya, yang riba di sini dimaksudkan dengan berkembang balasannya daripada orang. Itu satu penafsiran. Tetapi ini juga bercakap tentang riba yang dimaklumi, iaitu bila kita bagi pinjaman kepada seseorang kemudian kita minta dibayar lebih. Itu riba ustaz, ya. Selain daripada kalau orang ambil kredit kad, ya, bayar lebih selepas itu riba, ataupun tukarkan. Ini adalah hukum yang kita boleh belajar dalam kelas-kelas muamalat bersama dengan tokoh-tokoh yang ada. Tetapi apa nak cerita dekat sini? Wama utitu mirribal liyarbuwa fi amwalin nas, iaitu dia tidak akan bertambah sebenarnya. Dia nak cakap pada manusia, sila bagi duit dekat saya akan kembangkan duit anda. Asas kepada riba ni ustaz, ya, ialah tak payah berusaha tapi duit berkembang. Tapi kalau kita buat bisnes dengan duit yang ada, kita berusaha, dia ada untung rugi, itu adalah biasa. Tetapi riba ini adalah sentiasa mendapat untung. Contohnya ialah kalau simpan dalam satu akaun dalam bank, confirm hujung tahun dapat 3%, itu riba. Kan, confirm, tak pasti, memang dapat.
itu adalah riba. Maka Allah menyatakan apa? Fala yarbu indallah. Sesungguhnya harta-harta yang disimpan ataupun yang terlibat dengan riba ini dia tidak berkembang. Dia merasakan berkembang, tetapi bagi Allah dia tidak berkembang di sisi Allah. Wa ma utitum min zakah, apa yang telah diberikan daripada zakat, mencari keredaan Allah, itulah yang akan berlipat kali ganda. Jadi ayat 39 ini adalah amat penting Ustaz ya, sebenarnya dalam sebuah negara. Pasal bila dalam sebuah negeri, kalau katakan orang beli rumah harga 300,000, buat pinjaman dia kena bayar sampai 900,000 ataupun 1 juta. Kita boleh bayangkan lepas 20-30 tahun rumah itu tidak akan dijual lagi dengan harga 300,000. Betul. Dia akan dijual dengan harga 1 juta. Dan lepas itu dia buat pinjaman lagi 1 juta jadi 3 juta. Jadi 30 tahun lagi rumah itu akan jadi 3 juta. Cuba bayangkan kalau gaji pada tahun 2000, gaji biasa orang dapat 1000. Kan? Kemudian 30 tahun lepas itu, kalau kali 3 sepatutnya 3000, kalau masuk kerja jadi 3000. Tapi bila saya tengok kepada orang-orang yang lebih awal bekerja dulu, dia kerja kilang 1000, jarang kilang sekarang terus ada gaji starting 3000. Ya, nak menceritakan apa? Kemungkinan besar untuk orang membeli rumah, contohlah dalam konteks ini, itu adalah amat sukar, dan inilah yang merosakkan sesebuah negara dalam bab ekonomi, ya. Dan di dalam perbincangan riba ini Allah menyatakan bahawa fala yarbu indallah, bahawa tidak berkembang. Jadi sebuah negara ataupun sebuah negeri ataupun sebuah keluarga kalau dibesarkan dengan riba, pinjaman riba, beli TV pakai riba Ustaz, pasal tak sabar nak dapat TV besar, jadi pergilah ke satu tempat ya, beli, bayar RM1 saja ataupun tak payah bayar tu dapat dapat TV besar. Rupa-rupanya kena bayar sampai 10 tahun. Harga TV mungkinlah 1,500 tapi jadi sampai 10,000 selepas bayar berbulan-bulan tersebut. Jadi perkara ini tuan-tuan, mungkin bagi setengah orang dia kata bahawa saya kena terpaksa disebabkan apa? Saya tak ada duit. Itulah cabaran yang kita kena faham. Sebenarnya riba ini adalah memberi kepuasan jangka masa pendek, tetapi untuk jangka masa panjang ianya amat menekan bagi seseorang dan malah dia merosakkan ekonomi bagi sesebuah negeri ataupun negara. Jadi di situlah sebenarnya kita kembali pada zakat. Zakat adalah alternatif Ustaz ya. Infak, zakat, ayat infak pada ayat 38 tadi, zakat pada ayat 39. Ini adalah elemen bagaimana untuk membina ekonomi. Telah terbukti dalam sejarah bagaimana dengan riba Yahudi dan diberi alternatif dengan infak dan zakat pada zaman Nabi, umat Islam naik Ustaz. Ekonomi bagus sampai ber-800 tahun, tetapi bila mula riba masuk balik, maka akhirnya jatuhlah ya kerajaan Islam, termasuk dengan komitmen kepada Al-Quran ataupun hidayah ini sendiri. Ayat 40 adalah satu penerangan kembali balik dalam kegalauan ekonomi yang ada. Macam mana saya nak uruskan ekonomi negara, negeri, keluarga saya? Ayat 40 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Baik, kita baca pada ayat yang ke-40. Ada beberapa kali thumma ya, kemudian itu pasti ada tafsiran tersendiri, insya-Allah kita akan belajar. Namun kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-40. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahul khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kepadamu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Adakah di antara mereka yang disekutukan kamu dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Inilah ayat yang ke-33 bercakap tentang ramai orang yang kembali pada syirik itu. Salah satu unsur syirik ini ialah tentang penciptaan. Penciptaan ini mungkin tak ada orang yang kata ada selain Tuhan maksudnya yang menciptakan alam ini. Tetapi syirik itu mula masuk apabila bercakap tentang rezeki, bercakap tentang kematian, tentang kehidupan, ada elemen-elemen yang syirik yang berlaku. Jadi bila kita faham bahawa sebenarnya yang menciptakan kita daripada kosong kepada ada ini adalah Allah, kemudian Allah lah yang membekalkan oksigen tentang alam ini, pelbagai rezeki yang ada, dan juga Allah lah yang mematikan dan kemudian menghidupkan. Nak bercerita tentang hari akhirat, kita perlu ada mindset, rezeki yang saya dapat hari ini, adakah bila ditanya di akhirat nanti, saya dimatikan dan kemudian dihidupkan kembali nanti, adakah saya lulus? Adakah saya lulus? Kerana apa? Kalau saya menggunakan sistem riba ataupun saya menggunakan sistem yang tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya mengambil syurakaikum, sebenarnya tak ada siapa yang mampu menandingi Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan dan juga menghidupkan. Jadi proses itu daripada kosong, kita tak ada apa-apa, kepada hidup di dunia ini sampai ke akhirat ini digambarkan pada awal ayat yang ke-40 untuk kita fikir bersama. Rezeki saya dapat daripada mana, saya gunakan untuk apa, dan adakah ianya boleh menjadi bekalan apabila saya sampai ke akhirat sana. Cara berfikir begini, jika ia melatari kepada sistem ekonomi dalam sesebuah keluarga, negeri dan negara, maka apa kesannya tuan-tuan? Tak ada orang berani ambil rasuah, kan? Tak ada orang yang berani untuk tipu, buat scam, kan? Untuk tipu orang, tipu makcik-makcik, pakai goris dan menang. Kerana apa? Pasal dia tahu bahawa dulu saya tak pandai pun nak tipu orang, kan? Saya semua bergantung pada mak saya dapat bantuan daripada Allah yang menciptakan saya. Allah bagi rezeki, kemudian bila dah pandai sikit tu, mulalah, kan, nak salah guna kuasa, salah guna ilmu. Yang kita doakan, kita jangan jadi kita orang Islam, ya, tetapi amalan-amalannya itu ada amalan syirik, dengan letakkan hawa nafsu sebagai cara berfikir dalam menguruskan kuasa dan juga harta yang ada. Dia bila syirik ini berlaku saatnya, kalau kita tengok dalam kerajaan Turki, bila dia jatuh itu, amalan syirik ini banyak. Orang mula menyembah kepada kubur-kubur, ya, kepada tempat-tempat tertentu, dan cara berfikir yang rosak itu sehingga kan mereka rasakan okey kot kalau kita ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit bawah meja tu, dia dah cara berfikir itu dia diskaun kepada hukum halal dalam al-Quran, kerana elemen syirik ini dia merosakkan cara berfikir. Dan ini membawa kepada kerosakan. Allah nyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di darat dan di lautan itu. Darat apa? Kita tengok sekarang Ustaz, kan, macam banyak tempat-tempat pokok, kan, ya, pokok habis, ya, orang buat rumah, dan ada yang kata sebenarnya rumah ni halal, dia boleh. Tetapi sebenarnya ada tempat tanah tu tak boleh dimajukan juga, kerana bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia yang luluskan, ya. Okey, bolehlah, ya, sebenarnya tempat ini adalah tempat yang tak selamat, tapi disebabkan ada peluang dapat ekstra duit, ya, sign, ya, dengan sign tersebut, maka akhirnya apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, Allah berikan beberapa kerosakan dan akhirnya kita terkesan. Sebenarnya Allah nak suruh kita fikir balik, ya, segala contohnya banjir, Ustaz, ya, ataupun kita bercakap tentang cabaran ekonomi, cabaran sosial yang ada. Allah nak suruh kita kembali pada apa? Kembali balik pada al-Quran ini, tengok balik, ya Allah, ada benda-benda ketika saya ada kuasa, saya ada harta, tapi saya salah guna. Orang ada harta pun boleh salah guna, Ustaz, ya. Betul. Kalau kita duit banyak, kan, pergi ke supermarket tu beli je, kan, pergi makan ambil je, lepas tu buang kalau tak nak makan. Itu juga adalah satu kerosakan, ya, yang perlu kita jaga. Selain daripada rosaknya dari segi cara makan kita, cara kita uruskan apa-apa yang Allah berikan. Jadi ini panduan untuk kita membawa pada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, terus mensyukuri rahmat Allah dan tidak mensyirikkannya. Yang kedua, berhati-hati dengan kesenangan yang ada.
agar ia tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jauhi riba, kad kredit ataupun apa-apa sahaja yang menyebabkan kita terlibat dengan riba, ya. Kalau ianya riba, jauhkan, dan kita perkasakan zakat dan infak dalam negara-negeri kita. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Kurniakanlah pada kami hati yang ikhlas dalam melakukan ibadah ya Allah. Kurniakanlah hati kami hati yang rendah khusyuk kepadamu ya Allah. Hati yang tidak mengharapkan balasan manusia kecuali balasan daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan redha daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan belas kasih daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan pandanganmu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan yang rahmat ya Allah. Janganlah kau hukum kami di atas kelalaian dan kecuaian tangan-tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Terimalah akan amal dan taubat kami semua ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan kita, mengabulkan doa kita, dan terus kita dapat mengamalkan ayat yang ke-38 sebentar tadi untuk kita banyakkan lagi berinfak, salah satunya dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk kita sama-sama menggerakkan kesedaran tauhid yang akan memajukan lagi ekonomi, bukannya menghancurkannya dengan sistem-sistem yang dihasilkan oleh sumber yang melawan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita bersama halaman baru My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.